imra'atan ya'taqidu. Sebaliknya bagi masalah ni, sebalik itu Luqmanas. Manakala masalah dulu orang yang mewati seorang perempuan yang halal, makna dia wati isteri ataupun hamba sahaya dia, tapi dia menyangka atau dia mengiktiqad, dia berpegang kata perempuan yang dia jimak tadi ni memang bukan bini dia, sebenarnya bini dia. Ataupun orang yang jimak isteri dia sambil dia memikir dan membayangkan perempuan yang dia jimak tu bukan isteri dia. Maknanya adalah pelakon-pelakon hati-hati serta perempuan yang dia gairah tu, dia dah berkenan tu, dia bayangkan perempuan tu yang dia jimak padahal pada hakikat tu dia kata man wati ajnabiyatan, mereka yang wati jimak akan ajnabiyah ay imra'atan ajnabiyah, dia jimak seorang perempuan ajnabi, wa huwa, padahal bermula ia man tu yadhunnuha, menyangkalah olehnya man akan ajnabiyah tu, halilatan, maf'ul kedua. Dan dhanna yadhunnu ni dia mutaaddi dua maf'ul. Sebab tu yadhunnuha tu maf'ul pertama. Halilatan, nak baca halilatan, tak boleh baca halilatun. Halilatan ni maf'ul kedua. Padahal dia sangka perempuan yang dia jimak tadi ni halilatan lahu, halal, perempuan yang halal baginya, bagi man. Ni dia pergi jimak orang lain, tapi dia sangka mana ni silap bilik dia ni kan, dia duk sangka ke bini dia, tengok ipak dia. La yatarattabu, tidaklah terjadi atas man tu syai'un minal uqubat, mana tak dijatuhkan sebarang hukum daripada siksa, al-mu'akhazati, yang diambil tindakan, al-mutarattabati, yang terjadi, ala zani, di atas zani, penzina. Mana tindakan dia itu tidak dijatuhkan hukum, sama ada di dunia tak dijatuhkan hukum had, dan di akhirat tidak diambilkan sebarang kesalahan. Nah, Allah tak azab dia. Sebab apa? Dia kuat sangkaan. Yazunnu ni mana? Bukan kata main agak-agak perasaan bini aku kot. Dia bukan lagu tu. Memang dia masuk bilik, dia menyangka memang bilik dia, padahal silap bilik. Ni masalah apa ni? Masalah wati syubhat. Itu ya, dalam masalah fiqh dia ada masalah wati syubhat. Tiap-tiap wati syubhat beredah sebagaimana edah halal. Mana perempuan yang diwati syubhat tu terkadang perlu beredah sekiranya dia mempunyai suami. Kalau dia tidak ada suami, dia tak ada edah apalah, kecuali kalau dia nak berkahwin, dia edah juga. Dan sebagaimana perempuan yang bersuami dalam edah raj'i 3 kali bersuci lah. Ada kan dalam bab sulam sibian kan ada bab wati syubhat banyak kan. Masalah ni dia tidak diambil tindakan di atas si penzina tadi. Sebab apa tak diambil tindakan? La yatarattabu ni i'tibaran, ilatnya kerana mengambil kira biniyatihi, dengan niatnya, niat man wati'ah. Pasal niat dia tu. Ni kata peranan niat ni besar. Kan? Hak awal dulu halal, tapi kih niat. Memang dia menyangka orang luar dah hantar orang zina buat apa? Ataupun dia tahu kata bini dia, tapi sengaja dia membayangkan perempuan yang dia jimak tu orang lain. Tu kih niat tu. Kan? Niat ni peranan dia besar. Wa maqsidihi, dan tempat qasadnya, yakni halilnya tu. Dia ambil kira tempat qasadnya, tempat halil, yakni halil dia lah. Dia ambil kira situ. Perempuan tu apa nama halil. Makna daripada i'tiqad dia mengatakan perempuan tadi ni perempuan yang halal. Saya tengok bawah. Tapi sebaliknya lah, kalau perempuan yang ajnabi buat bayang bini dia, tak jadi kan. Satu tak jadi kan. Dia kata tak apa kot, dah hak sini bini pun tersilap kata tak apa. Tu dia memang tak tahu sungguh. Hak ni bayang. Sedangkan dia berpengetahuan.
tahu kata tu bini dia, tu tak boleh. Ni memang dia tak tahu, dia menyangkakan orang kata apa, perempuan tadi ni memang dia sangka bini dia semua. Dulu ni zaman lah ni payahlah jadi. Zaman dulu ni rumah kan ada bilik. Bagi tidur ramai-ramai tu harap gantung ke lambu. Tapi orang dulu susah. Tengok rumah bilik tak ada, anak 10 orang. Orang tua-tua dulu. Dia adab dia jaga. Habis tu. Wa tadkhulun niyyatu aidan. Dan masuklah oleh niat juga. Juga ni ai kama tadkhulu fi ma sabaq. Sebagaimana pada barang yang telah terdahulu sebut tu, sama juga masuk bab niat ni fi asiril inabi, pada memerah perahan akan anggur. Jadi dalam bab kita ni, perah anggur ni buah-buah yang hidup, buah-buah yang hijau. Tujuan kita perah, kita peram tadi ni, tujuan apa? Biqasdil khaliyah, dengan tujuan khaliyah ai kaunuhu khallan, dengan tujuan keadaan dia tu kita nak buat cuka kan. Macam kita buat cuka, proses cuka sama dengan arak kan, cuma sampai tempoh masa dia akan jadi cuka. Sebelum sampai tempoh masa jadi cuka tu dia dikenamakan arak kan. Jadi tujuan dia peram apa semua tadi ni atas tujuan apa? Dia ambil kira perbuatan dia itu berdasarkan niat matlamat dia. Dan dia ni nak buat apa? Kalau tujuan dia nak buat khallan, nak buat cuka, ni tak menjadi kesalahan harus. Ni dia ambil kira tentang niat wal khamariyah, dan keadaan sesuatu itu arak. Ni tu sebab dalam pemproses buat arak ni, ni lepas buat arak ni lepas buah bahan. Dulu ni semata-mata kita kata peram buah hidup. Dia tak ada campur apa dulu ni kan. Hatta campur apa tu, kalau 40 hari tu dia menggila. Menggila masa tu minum mabuk. Lepas pada tu baru dia bertukar menjadi cuka. Lah ni peram 2 tahun pun nama arak pasal dia buah bahan. Ada bahan campuran dia tu. Tapi kalau semata-mata buah tu saja, habis tempoh dia jadi arak tu, dia akan bertukar menjadi cuka. Tu halal lah. Tapi atas tujuan, ada perbuatan dia tu dikira salah ataupun tidak berdasarkan tujuan dia buat perahan anggur tadi untuk apa? Untuk buat cuka kan, untuk buat arak. Kalau untuk buat arak, tu dikira perbuatan dia dosa, dia ambil salah lah. Itu maksudnya. Wa fil jahri fawqa 3 ayamin. Wa fil hajri, dan tadkhulu aidan fil hajri. Ni ataf kepada asiril inab. Dan masuk juga niat itu sebagaimana bab yang lepas pada masalah al-hajri fawqa 3 ayamin, melebihi 3 hari. Fa innahu, maka sesungguhnya hajri fawqa 3 ayamin ni haramun. Ni masalah apa ni? Hajri ni masalah mengkelai, tak mau cakap lebih 3 hari. Kan ada larangan dalam hadis, kita bila bertelingkah apa semua, tiba-tiba kita ambil sikap tak mau bertegur siapa selama 3 hari. Itu dikira haram pada 12 pihak. Fa ayyuhuma ibtada'a bisalam. Nabi kata siapa yang mula dulu bagi salam itu orang yang lebih bagus, lebih baiklah. Ini masalah hajri ni, masalah ni lah kan, berselisih faham, kita pun ambil sikap tak kelapak cakap dengan kan. Jadi kalau melebihi 3 hari berdosa, tak lebih 3 hari tak apa lagi, tapi dianjur segera kita ni hubung balik lah. Tapi kalau sampai 3 hari pun kita masih tak bertegur siapa, jumpa muka seorang pergi ke timur, seorang ke barat, kedua-dua boleh dosa. Buat kerja lagu tu fa innahu haramun. Yang kata haram tu kaedah in qasadal hajra. Kalau dia bertujuan tak cakap tu, memang tak mau cakap. Kecuali lah kita tinggal bercakap ni dengan sebab Allah perintah, Nabi perintah kan. Tu memang disuruh pulau
kan dalam surah Taubah, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat bima rahubat. Cerita bab 3 orang sahabat kan, Murarah bin Kilab, Ka'ab bin Malik, lepas tu Murarah, yang ketiga apa nama? 3 orang sahabat, termasuk lebih kurang dalam berapa puluh orang sahabat yang ketinggalan daripada perang Tabuk kan, sampai Tuhan turun ayat Quran dalam surah Taubah, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat bima rahubat. Di atas 3 orang yang ketinggalan. Maksud ketinggalan di situ iaitu ketinggalan daripada diterima taubat, pengampunan, hatta daqat bima rahubat, sehingga kan mereka merasakan bumi ini begitu sempit bagi mereka. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik kan cerita dalam hadis Bukhari, panjang hadis dia, berkenaan dengan dia ni duk Khalid. Nabi nak turun perang, dia buat loi kan. Tiba-tiba Khalid mai, terlepas perang Tabuk. Nabi keluar dah. Masa tu baru dia menyesal. Bila Nabi balik daripada perang Tabuk, Nabi tanya siapa sahabat yang ketinggalan, panggil semua. Dan semua mai bagi alasan sampai datang Ka'ab. Nabi tanya, awak Ka'ab, pasal apa yang tak pergi dalam perang? Tak ada, pasal apa ya Rasulullah, hak ni lui saya sendiri. Nabi kata tak apalah, tunggulah sehingga turun perintah Allah. Nabi pulau dia selama 50 hari. Dia jumpa Rasulullah, dia bagi salam, Nabi tak jawab salam. Nabi beralih ke lain. Nabi sudah sembahyang, dia duduk belah kanan, Nabi beralih belah kiri. Dia pergi duduk belah kiri, Nabi beralih belah kanan. Nabi kalau dia tak mau cakap ni, macam kita lah, pergi cakap dengan mak kita tak mau cakap, tak boleh tu sembang kan. Kalau bini tak cakap, tak apa lagi kan, biar pergi kat hang kan. Tapi kalau mak tak mau cakap kan, mai cakap apa benda tak mau cakap, tak boleh kita tu sembang. Buat hak tu tak kena, buat hak ni tak kena, mendengung kita. Ni Nabi tak mau. Nabi kata siapa jangan buat urusan dengan dia. Kamu jangan buat urusan. Dia jual beli barang, jangan beli, jangan jual. Dia tegur, jangan tegur siapa. Dia bagi salam, jangan jawab. Habis meta. Itu yang dia teriak 50 hari, dia teriak sampai dia pergi rumah adik-beradik dia. Pak menekan pupu dia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pergi rumah Sa'ad bin Abi Waqqas pun tak mau cakap. Keluar rumah riau. Duduk dalam rumah aja riau. Ada 2 orang lagi tua sahabat tu, dia lebih muda lah Ka'ab bin Malik. Pok tu mai duk cucuk dia, pok munafik kata, "Lah, hang pi abang betul apa? Cua hang pi abang. Kata saya ada masalah ni." Dia kata cari mampu tu Rasulullah cik oi. Kan dia, aku tak tahu, kata aku mohon wahyu turun cari mampu. Biar pilah aku sanggup dihukum oleh Rasulullah. Tu dia riau sama 50 hari. Cukup turun kan, laqad taballahu 'alal mu'minin. Sayyidina Abu Bakar tempit, ya Ka'ab. Allah dia kata aku rasa lompat macam naik atas langit. Seronok bila Nabi mula bercakap dengan aku balik. Salah ni. Tu tak apalah, kecuali memang Nabi Allah perintah jangan bercakap. Pasal apa? Hampa buat luai tu, buat tak tahu, hampa ingat benda kecil kot pergi perang ni. 3 orang kena pulau. Tu tak apa. Hak ni tak makna hajri tinggal bercakap ni pada masalah yang tak diboleh. Kalau masalah yang diboleh, hak tu tinggal pergi. Malah niat kerana Allah pula boleh pahala. Macam orang yang maksiat tak mau kan, kita dah tegur pun jadi masalah. Dan terlalu pasik, memang tu dia tak suruh bergui pun tak ada masalah, tak jadi salah lah kita cakap. Dia ni berdosa lah, haram. Kalau dia bertujuan tinggal cakap tu, qasadal hajra wa illa, dan jika tidak, wa illam yaqsid al hajra, dia tak niat tu, dia jumpa tu saja, tak sembang lah, bukan pasal tak mau bercakap kan. Fala yahrumu, tak haram lah. Mana pasal apa tak cakap sampai 3 hari, jumpa pun tak. Ataupun dah tak ada peluang, ramai kan, tak ada nak sembang, tengok balik dia pun tak perasan, kata kawan tu dah, bukan pasal dia tengok melajak 3 hari. Tu tak besar. Tapi kalau tengok kot jauh, terlapak tu tengok ni.
3 hari lah. Itu dosa. Peluang dekat 3 hari. Kita ada lah. Bukan peluang kat 3 hari. 7 keturun jangan cari pasal. Melayu ni takat kali biasa dan tarik ayat 7 keturun tu habis. Tu atas niat lah. Bukan kata minta kata mereka ni tak menyembang lagi. Bukan mereka niat nak berkeli. Kata kalau duk bercakap pun buat keli. Baik sengap kan. Bukan kata pasal pulau tak mau bercakap. Tu salah. Wa naziruhu aidan, dan bermula bandingannya. Bandingan bagi perahan buah anggot dan juga perahan dan juga masalah tinggal bercakap tu kan. Bandingan dia tu tarku tibi, meninggal akan tib ni berwangi-wangian, memakai sesuatu yang mempunyai bau kan. Macam tu juga dia kata, tengok atas kosan. Wazinah, dan meninggal akan perhiasan. Meninggal berwangian dan perhiasan tu fawqa salasati ayyam, melebihi 3 hari. Buat masalah ni. Limauti ghairi zawji, bagi mati oleh selain daripada zauj. Itu dia masalah ni. Ini masalah dalam bab munakahat. Jadi bab munakahat kan, apabila berlaku sesuatu kematian ke atas suami, maka isteri itu diperintah, dia panggil, dia kena ihdad. Ihdad ni tinggal perhiasan dan berwangi-wangian. Ini bagi siapa? Bagi si balu. Adapun selain daripada si balu, keluarga terdekat, dia takat 3 hari boleh berkabung kan. Kalau sampai 3 hari pun tak pakai kain buruk lagi, atas tujuan apa? Ni kalau isteri memang dia tak boleh ihdad. Ihdad ni lama mana? 4 bulan 10 hari kan. Arba'ata syahran dalam walladzina yatawaffawna minkum azwajan wa yadharu walladzina yatawaffakum minkum zawj wa yadharuna azwajahum falyatarabbasu bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra kan. 4 bulan 10 hari. Jadi ihdad lain, jangan kita silap. Kadang-kadang tu ihdad dia kata istihdad. Istihdad lain kan. Memanglah kalau kita tengok dia wazan istaf'ala ya, tapi makna istilah fiqh lain. Ihdad ni larangan berhias bagi perempuan yang kematian suami. Kalau istihdad ni lain. Tu istihdad. Kita musafir pergi mana-mana kan. Kita kata mai Kajang, contohlah saya Kuala Lumpur mai Kajang, mai duduk. Jadi sebelum daripada kita nak balik rumah ni, sunat kita berpesan kepada isteri supaya beristihdad kan. Apa istihdad? Bersiap bagi kelia-kelia lah kan. Sebab wa yusannu an yujama'a ba'da 3 ayamin wa qabla safari wa ba'da qudumihi kan. Dalam anah disebut sunat bagi lelaki-lelaki ini setiap 3 malam menjima isteri dah 1 kali, dan sebelum memulakan perjalanan, dan apabila balik daripada musafir. Bila kita duduk jauh-jauh ni boleh. Senang ni tak? Macam biasa kan. Lagi senang. Siapa baca pun tak boleh tekak. Kalau duk tulis macam-macam, mana nak baca payah, tulis bagi isyarat macam biasa. Nak tengok ni apa ayah tulis mak ni macam biasa. Tak mak ayah hang sobat gulai macam tu lah kan. Sunat tu. Kita tak ada romantik langsung kan. Tapi dekat sini balik pergi Kajang tak ada lah kan, bagi laju sikit.
Banyak hari sikit tu. Kan macam biasa tu. Tu dia panggil istihdad. Istihdad ni menuntut perhiasan. Tu masuk hari-hari tu, bulan hari tu semua tu suruh berhias dah. Ini masalah siapa ni yang tak boleh sampai melebihi 3 hari ni. Tarku tibi, meninggal oleh berwangi-wangian, wazinah, dan berperhiasan, fauqa salasati ayamin, melebihi 3 hari. Bagi siapa? Sebab apa ni yang kata tinggal ni? Limauti ghairi zauji, bagi mati oleh selain daripada zauj. Makna ni masalah lain pada perempuan. Kalau isteri memang tak boleh. Dia 4 bulan 10 hari. Pergi keluar rumah, pergi duduk berjalan shopping, tak boleh. Pergi makan kenduri adik-beradik, tak boleh. Ihdad ni berat. Banyak orang kita dan duduk di rumah dia tak keluar pun merah dia pakai kak, tak boleh. Tak keluar rumah pun pipi duduk tapuk bedak kak, tak boleh. Dia kena pakai pakaian besar. Ni duduk di rumah macam dengan Mami Jarum, tak boleh kak. Kan mah kena buang-buang. Subang kena buang. Rantai kena buang. Perhiasan tu semua perhiasan. Wangi-wangian tak boleh. Takat pelik minyak cak kapak tak apa lah. Dia bukan dia wangian. Apa dia punya apa hikmah dia tak bagi dia. Dia juga apa nama ada dalam kitab fiqh ni sebut. Sebab satu, bila berlaku kematian ni, bagi perempuan yang begitu dia nak menjaga lah kan. Pasal fitnah perempuan ni macam ni dia besar. Bila tengok dalam keadaan tak berperhiasan ni, teringin orang mengkurang kan. Lepas 4 bulan 10 hari tak terlayak liok sikit boleh lah kan. Saya dia pakai besar balik tu nampak ni sikit. Dia memang disuruh begitu. Pakai besar-besar begitu je. Keluar rumah pun tak boleh. Kalau ada anak boleh pergi kedai, suruh anak. Sidai kain pun suruh anak. Dia berat sikit ihdad. Tu mati bagi apa nama limauti, kerana mati ghairi zauji, oleh selain pada suami. Makna kalau masalah isteri tak apalah kan. Kalau masalah ayah mati, anak ni nak berkabung lah. Kalau bahasa lah ni ihdad ni berkabung lah kan. Kalau ayah tak boleh, lebih 3 hari tak boleh, dekat 3 hari boleh lah. In kana, jika adalah ia tarku tib wa zinah tu yuqsadu, diqasad akannya aibihi al-ihdadu, akan apa nama ihdad, kabung lah. Haruma, nescaya haram lah ia tarku tib wa zinah tadi ni. Tak boleh lebih 3 hari kita kena ni balik lah. Cukup dekat 3 hari ya kita tak berkabung pun. Wa illam yaqsidil ihdad, kalau dia tak bertujuan untuk ihdad, mana memang malas dah nak pakai kan. Tu fala yahrumu lah, tu tak haram lah. Bukan kebetulan kes kabung lah kita kata kan. Mungkin sebab atas sebab yang lain, bukan atas sebab berkabung, tu tak haram lah. Tapi kalau bagi masalah suami isteri, tu memang wajib ihdad. Habis masalah tu. Wa tadkhulu aidan, dan masuklah ia niat tu aidan juga, sebagaimana masuk pada beberapa bab yang lepas tu, fi niyati qat'i safar. Pada jatuh tu dia tulis fi niyati safar kan, tambah fi qat'i niyati safar. Tidak tak masuk masalah. Masuk juga dengan masalah yang dikira iktibar pada niat tu, pada masalah fi niyati qat'i safar, pada masalah niat memutuskan safar, yakni sudah tak mau meneruskan perjalanan. Kan dalam masalah kita jamak qasar, selagi mana kita di dalam perjalanan, dan disyaratkan di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, perjalanan yang kita nak pi, yang nak kita tujui itu jaraknya melebihi 2 marhalah, iaitu lebih kurang dalam 89 km. Dalam mazhab Syafi'i, apabila kita keluar daripada qaryah yang kata masuk kawasan Jumaat masjid lain,
maka di situ diharuskan kita membuat solat jamak dan juga qasar. Kan? Jadi apa yang memutuskan daripada kita ni, makna tak boleh rukhsah dah di antara dia sampai kepada tempat. Sebahagian ulama apabila kita dah sampai kepada tempat tuju, contoh saya duduk di sana, mai sini sampai semata-mata sampai sini, maka putus dah safar, kata sebahagian ulama kan. Tapi ada qaul lah yang kata selagi mana duduk kot ni berapa hari tu, tak ada qaul tu khilaf kan. Satu. Yang kedua, nama putus safar juga kita niat tidak mau meneruskan perjalanan kan. Itu pun putus safar, mana jamak qasar tak boleh buat. Dan termasuk juga yang kata putus safar ni bila kita dah kembali kepada tempat kita. Kalau kita balik pergi rumah sampai di kampung kita, habislah. Masa tu rukhsah sudah terputui. Hak ni masuk juga kan pada masalah niyati qat'i safar. Jadi kita duduk dalam perjalanan, kita pun tak tahu kata dia ni nak pi lagi ke tak mau pi dah. Kan, kalau kita mengikut pendapat yang mengatakan semata-mata sampai. Apabila semata-mata sampai, maka dia memutuskan safar. Jadi ini masalah yang berlaku bila kita singgah di pertengahan jalan. Saya nak mai Kuala Lumpur, tiba-tiba kita singgah di Ipoh di rumah anak kita. Kan, pada niat awal kita nak lajaklah mai di Kuala Lumpur ni. Kan. Lepas tu berhenti dia di situ, adakah berhenti itu masih lagi dikira dia musafir atau tidak? Ini masalah kalau dia niat memutuskan segan dah nak pergi, maka safar dia putih di situ. Tahu mana boleh tak boleh tu bergantung pada niat. Sekiranya dia tak jadi, kemudian dia nak pergi pula, situ dikirakan musafir yang baru. Hak dia niat tadi memang tak putih lah safar tu. Itu maksudnya. Wa qat'il qira'ati fi salah. Ni atah pada kata mana ni? Atah pada qat'i. Wa tadkhulu aidan fi niyyati qat'il qira'ah. Niat memutuskan akan bacaan yakni al-Fatihah fi salah dalam sembahyang. Mana kita baca-baca niat putih. Kita tak mau baca dah. Maka dia putih bacaan. Kan? Contoh lagu ni lah, kita baca sekat, berasa tak puas aku nak tahu, kita niat putih tu mula ulang lagi kan. Ni bergantung di atas niat kita. Kita berhenti sekadar saat dia masalah lagu ni. Yang kata masalah qat'il qiraah ni, kalaulah kita membaca Fatihah tiba-tiba kita berhenti di antara ayat kepada ayat 4 kepada ayat 5 contohnya, berhenti kita tu atas tujuan apa? Kalau kita tujuan memutuskan bacaan, maka wajib dimula semula daripada bismillah. Tapi kalau kita berhenti itu sebab mengingat hafalan, itu tidak memutuskan bacaan. Kan, sampai atas ayat yang keempat tenggelam. Kan, Maliki yaumiddin, dia tak mai ihdinas siratal. Kan, jangan dalam sembahyang sekali-sekali dia jadi cari lakum tak jumpa. Kan, wa ma a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Duk cari lakum tak jumpa. Jangan biasa jadi dah sekali banyak kali makmum belakang kata lakum lah tu imam moi. Biasa jadi dulu. Pak dalam cerita biasa jadi dulu. Cari lakum tak jumpa. Makmum bengang lah tu. Duk lakum tak mai lagi. Kawan dah tak mai lakum. Duk ulang wala anak. Malah makmum tempik lakum tu imam moi. Apa? Habis gelak. Tu berhenti. Kita berhenti tu atas tujuan apa? Ingat hafalan ke? Ataupun kita niat putih bang bacaan tu. Kena mula lain. Kalau niat putih bacaan, dia kena mula, dia tak boleh sambung. Kita rasa kita baca. Yang rasa macam tak kena ulang balik ayat tu tak apa. Tak apa. Ulang balik. Tang mana yang kita syak tadi ni. Ulang balik tak apa. Tu tak apa. Batuk ke tu uzur lah. Saya kalau dah berhenti lama lebih daripada huruf panjang, kena mula lain lah kan. Lebih pada huruf. Wa qiraatil Quran junuban biqasdihi ay biqasdi Quran.
Ini pada masalah orang yang dalam keadaan junub. Kan, orang yang keadaan junub, antara perkara yang dilarang iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tu dilarang dengan qasad Quran. Kalau dia qasad sebagai zikir, itu tak menjadi haram. Dalam mazhab Syafi'iyah kan, dalam bab ni lah, kan dalam kitab Sulam pun ada disebut hadas kita ni ada 3 jenis. Ada hadas yang kecil, iaitu 4 perkara yang diharamkan dengan sebab hadas itu. Yang kedua dia panggil hadas yang pertengahan. Hadas pertengahan ni sebanyak 6 perkara, tambah 4 benda sebagaimana hadas kecil, tambah 2 lagi, iaitu berhenti dalam masjid dan membaca Al-Quran. Ni bagi siapa? Bagi orang yang berjunub, sama ada junub dengan sebab mimpi ataupun dengan sebab jima'. Antara perkara yang dilarang bagi dia iaitu membaca Al-Quran. Baca Quran dilarang tu dengan qasad Quran. Macam tu juga masalah perempuan yang haid, tak boleh baca Quran. Kalau dia baca juga, dia niat sebagai zikir. Ini ada khilaf ulama'. Sebahagian ulama' mengatakan ayat Quran tidak boleh diniat zikir kecuali yang telah dibuat zikir. Macam apa nama tu? Kita nak naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana. Kalau baca doa tu naik kenderaan tak apa, sebab memang ayat tu digunakan sebagai zikir untuk naik kenderaan. Tapi kalau dia pergi baca ayat kursi sebagai doa naik kenderaan, tak boleh. Sebab asal dia wadah dia ayat kursi bukan tu. Memang walaupun kita jadi amalan baca ayat kursi kan. Sebab subhanallazi sakhkhara lana khusus untuk zikir bagi naik kenderaan. Ayat kursi dia umum, baca tak mana apa dia ada manfaat. Kan dia bukan khusus gitu. Jadi dia dalam keadaan haid, bila-bila dia baca Quran. Bila dia baca Quran, dia niat sebagai Quran ke dia niat sebagai zikir? Ini bergantung pada niat ni. Kalau dia niat sebagai zikir, tak menjadi kesalahan. Hatta ulama kata habis surah Yasin tak apa. Pasal apa? Ni ada hikmah dia juga. Ada khilaf situ. Makna ada khilaf pun adalah perbahasan yang panjang lebar jugalah dalam kitab fiqh tu. Kadang-kadang ustazah yang mengajar Quran, dia mahir. Anak murid baca tak kena nak buat guna. Tak kena tu, dia baca tak kena tu, lalu anak murid kata baca guna tu dah. Selalu hang ni tanya, "Loh, cik baca tak kena dah tegur." Macam mana betul? Macam tu lah, takkan nak buat tu kan. Mana ada lah juga dia ada hajat kan. Mana baca lagu ni. Dia baca tadi ayat Quran. Ayat Quran ni satu huruf pun kalau kita baca niat sebagai Quran dalam keadaan junub ataupun haid haram. Besar Quran ni. Jadi bergantung atas niat dia lah. Dia niat orang yang junub atau orang yang haid tu atas tujuan qasad dia ni Quran ke zikir. Kalau zikir tak salah. Tapi syarat ulama kata kalau zikir apa jangan sampai subuh. Mazhab Syafi'i lah kan. Kalau mazhab Imam Malik kata kalau perempuan yang sudah menghafaz Quran sekiranya tidak diulang hafazan Quran boleh menyebabkan lupa, maka diharuskan baginya untuk membaca Quran. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak boleh lah kan, baca Quran ni niat sebagai zikir. Itu mazhab Imam Malik lah. Dia macam masalah kita tegur imam yang baca ayat salah. Kan? Kita tegur tu sembahyang kita batal ke ataupun tak? Sebab ada bila kita tegur tu kita tak niat zikir. Dia jadi batal. Ada nampak tu. Kan? Sebab kita tegur bukan kita tegur. Kita cakap dengan dia pada kalam ajnabi walaupun dia ayat Quran, tapi sebab kita tegur tu memang dia kena niat. Dan kita mahali pada kalau kita jadi tu imam pun kita takbir darah tanpa kita nak zikir tak sah, batal ni. Kena niat zikir. Niat zikir lah. Beserta tegur. Jangan niat tegur saja. Kita baca kita orang untuk imam apa tu? Silap kan kita kata subhanallah. Kalau silap perbuatan baru subhanallah. Kalau silap bacaan kena baca. Dan kalau kita kata subhanallah tu, kita kena niat zikir lah. Kena niat zikir. Kalau tak niat zikir batal juga. Batal. Berserta menegur tak apa. Niat zikir. Itu tak apa. Itu tak apa. Jangan niat tegur kan. Tegur saja. Sebab kalau sebut slow tak jadi isu masalah baca derah. Tak baca derah tu imam nak tahu mana dia tak kena. Kita pun berderah. Kalau nak zikir beserta dengan tegur tak apa. Jangan niat tegur saja.
Tu pun bergantung atas niat. Batal ke tak batal sembahyang? Tengok niat dia. Macam ni. Dia baca Quran tu haram tak haram? Tengok atas niat dia. Kalau dia niat sebagai zikir, dia baca Quran tadi tak jadi haram. Junub ni tak lama, senang. Junub pergi mandi habis. Masalah haid lagi tak kering, mana boleh mandi. Kan? Dia tempoh masa dah lama. Ni. Kadang-kadang dia ada bisa baca Quran, orang hafal Quran pula kan. Tak ulang 3 hari sudah. Dia ada orang jenis beramal kulhu Allah katalah 200 baru kan. Dia jadi straight dan Straight kan. Kalau dia dah lahir tu, maknanya dia boleh teruskan. betul niat sebagai zikir. Dia tak Tidak putih dia jenuh ulang. Tu kata 40 hari jangan tinggal. 40 tahun tak habis ke? Mana kan tiap bulan dengan haid kan. Ini salah. Dia jenis beramal 1000 sehari. Boleh niat zikir. Niat sebagai zikir. Selesai. Jangan tak niat apa, jangan niat Quran. Dua tu salah. Au biqasdi zikri ataupun dengan qasad akan zikir. Qiraah Quran junuban biqasdi zikri. Tu bergantung atas tu. Adakah bacaan dia itu dikira haram atau tidak? Bergantung kepada niat dia. Dia niat apa masa dia baca? Kalau dia niat sebagai zikir, selesai. Kalau dia niat sebagai Quran, itu berdosa. Wa fi salati biqasdil ifham. Nampak ni. Dan pada sembahyang dengan tujuan memberi faham ataupun memberi teguran. Ni masuk ni. Ni atah mana ni? Atah pada kata fi. Wa tadkhulu aidan fi salati biqasdil ifham. Ai fi qiraatil Quran fi salah biqasdil ifham. Dia baca bagi derah tu tujuan apa? Untuk memberi faham dan menegur. Kalau dia tujuan untuk menegur sahaja, maka itu membatalkan sembahyang. Tapi berserta dengan zikir, selamat. Bagi orang jahil tak dapat membezakan baca Quran dengan zikir. Bagi dia sama tu masalah tu. Dia tak reti nak beza kan. Pada dia baca Quran tu ambil Quran ni lah. Dia baca tak ada kosong lah orang kata. Ini baca bagi orang yang jahil lah. Susah nak membezakan antara zikir dengan bacaan Quran. Masalah tu nak kena tengok dia masuk bola masalah tadqiq lah. Sebab ada banyak masalah juga yang mana masalah pada biasa ada hukum begitu, tapi pada masalah orang awam dia dimaafkan. Ada beberapa masalah tu nak kena cek balik kan. Orang ada dalam i'anah pun ada. Dia kadang-kadang dia bahas-bahas dia akan tulis bawah tu. Hadza masalah fi masalah tadqiq. Mana masalah ni orang awam buat tak salah. Kan ada beberapa masalah tu nak kena cek tengok balik lah kan. Adakah masuk bila masalah orang awam ni ambil salah depa orang awam kan. Ada banyak masalah yang dimaafkan bagi orang awam. Kalau saya tak ingat lah dari anah dah. Wa fi ghairi zalik, dan pada lain daripada demikian itu, demikian mazkur min niyati qat'i syafat. Lainlah masalah lain banyak lagi lah dia kata. Semua ni nak dihukumkan haram ataupun tidak, salah ataupun tidak, kembali ke atas niat dia. Niat apa maksudnya ni? Itu maksudnya. Wa fil ju'alah, wa fil ja'alah, wa fil ji'alah, boleh baca ja'alah, ju'alah, ji'alah. Asal mana ja'ala ni membuat. Ni istilah kan. Bab ju'alah. Ju'alah ni bab memberi saguhati. Apa memberi saguhati? Bukan panggil orang mai tolong bagi RM5 tu. Dia masalah jangan kata ju'alah ni macam contoh masalah aku ni. Dia ni mutu dia hilang. Mutu dia hilang. Lepas tu dia duk tanya khabar lah, ada nampak mutu ku tak? Apa semua lah, lembu hilang ke? Dia duk tanya siapa nak tahu. Lelah dia buat tawaran. Sesiapa yang berjaya mengembalikan kan ada baju Allah ni siapa pandai? Piramli. Sultan Syahrul Nizam kehilangan mahkota kebanggaan. Barang siapa daripada rakyat yang jelata yang dapat mengembalikan mahkota kebesaran tuanku. Nampak Piramli? Jualah tu. Salam Piramli ni jualah pandai-pandai. Kita tak tahu apa moga. Jualah lah tu. Ini sampaikan berita duka cita.
mahkota keputeraan, kebanggaan Sultan Syahrul Nizam hilang, dan kalung apa? Puteri dia tu kan. Orang sesiapa yang dapat menyumpahi akan diberikan pembalasan yang tak ternilai kan. Yalah Piramli juga boleh kat dia. Kalau setakat mahkota kegemaran Piramli, kebanggaan Piramli tak pulun. Okey, Tuan Puteri sama. Tuan Puteri okey. Kali kan Tuan Puteri boleh kat dia. Ada masalah ju'alah kita bagi tawaran sagu hati. Jadi tawaran sagu hati ni boleh dibuat secara umum, mana sesiapa sahaja. Ataupun dia pergi cari orang-orang yang berkeupayaan kan. Kalau dalam bab lagu ni bagi kat orang lain pun mengarut dia pergi 2-3 orang ni. Lah aku tawar kat hangpa. Kalau hangpa boleh cari mai balik aku takat 20,000 aku bayar. Tu dia panggil ju'alah. Kan? Ju'alah ni boleh kita buka secara umum ataupun kita buka secara khusus. Ada orang-orang tertentu kan. Tapi dia hilang dia punya, adalah benda-benda kesayangan dia yang antik sebagai contoh kan. Curilah apa, tak tahu jatuh tang mana, pusing cari lunyai dah jalan tu tak jumpa. Dia buat tawaran, siapa-siapa yang boleh mengembalikan mahkota kebanggaan beta kan, akan dihadiahkan dengan bayaran yang tak terhingga nilainya. Tapi lagu tu tak boleh ke? Kalau kata tak ternilai hingganya tu kan, tak terhingga nilainya payah juga. Pasal kita tak maklum dia jadi situ ada mas tu kan. Tak ternilai dia bagi duit RM1 satu kotak. Jenuh bilang duit tu. Dia kata awak beli minyak ni tu tak ternilai harganya. Nahnya kawan kan. Tukang buh duit pecah pula jenuh bilang. Dia pergi kot tu. Nahnya dia kena maklum berapa dik. Jangan beda abang. Siapa-siapa yang boleh mengembalikan barang saya, adalah hadiah istimewa misteri menunggunya. Tak boleh kan, kita tengok hadiah misteri, cari-cari jumpa sungguh habis modal 500 kan. Tengok dia bagi kat kita sereka ya. Tu sereka tu syok, apa nama ni, syok tu baru ada RM75. Naya dia tak boleh jadi ada pembohongan ni dalam bab ju'alah. Kan dia bab ju'alah dalam batak ni dah. Bab ju'alah. Bab membayar sagu hati. Ni dalam bab membayar sagu hati ni, wa fil ju'alah, dan pada bab ju'alah, izal tazama, apabila menyangguplah, yakni oleh seseorang, ju'lan akan satu upah sagu hati tu, li muayyanin ay li syakhsin muayyanin, makna orang lain sama ada tuan sendiri ataupun orang lain kan. Barang tu barang orang lain tapi orang lain yang buat tawaran, boleh, tak mesti tuan tu kan. Tu macam apa nama Sultan Syahrul Nizam kan. Teringat semua Mak Piramli ni kan. Mahkota kebesaran dia tu hak dia, kalung tu hak dia, hak bini, hak anak dia tu pun dia buat tawaran. Dia tak syarat tuan milik tu. Kadang-kadang ayah kan dia tengok anak dia ada makan nasi pun tak mau, susah hati pergi cari orang ni, hampa boleh pergi cari balik hadiah hilang apa semua ni, Pak Long bagi kat hamba takat 7-800 tu memang Pak Long bagi. Boleh, dia tak mesti kata kita tuan barang. Ni masalah ni, ju'alah ni izal tazama, apabila sangguplah oleh seseorang, ju'lan akan satu upah ataupun satu sagu hati. Sanggup-sanggup tu 5 ayanin bagi seseorang yang tertentu. Ni makna kita pergi orang tertentu, kita tak buka cawaran tadi, tender secara terbuka kan. Itu tiba-tiba fasyarakahu ghairuhu, dan berkongsi, makna menyertailah akan muayyan tu, ghairuhu, oleh selainnya, selain muayyan. Makna kita dah pergi jumpa dah kawan kita, suruh dia pergi, tata orang lain pun main tumpang sekaki juga pergi duk cari. Dia pun tolong cari juga kan. Itu nak kira ke mana? Orang yang tolong tu, orang yang pergi menyertai itu, in qasada, jika bertujuanlah ia ghairuhu tu, i'anatahu, akan membantu akan muayyan tu. Kalau dia pi sekali tu, dia join sekali dengan kawan tu, nak tolong kawan tu, falahu, jawab dia, maka haruslah baginya, bagi muayyan, kullul ja'li, segala ataupun sekalian
apa nama sagu hati tu. Makna kalau kawan ni pi tu kes nak tolong lah. Dia tak apalah, aku minta darjah. Pak Long tu tawak kat hang je no. Dia nak bagi 800. Tak apalah, hang tak salah duk fikir kata nak bagi kat aku nak tolong hang bagi mudah kerja ya. Kan. Kalau dia niat begitu, maka orang yang kita tawak tadi ni semua dia boleh lah. Kalau 800 dia makan seorang lah. Wa in qasada, dan jika bertujuanlah ia ghairuhu tu al-amala, akan amal, yakni akan dia tolong tu lah, dia pergi duk join sekali tu lil maliki, kalau dia nak tolong malik, yakni tuan bagi barang kan. Falahu, maka haruslah baginya, bagi muayyan tu qistuhu, sebahagiannya nya ju'lin. Apa masalah? Di makna dia pi tolong cari tu ada dua. Barangkali dia niat nak tolong kawan hak mana pi cari sekali. Kalau dia niat nak tolong kawan dia hak pi duk cari sekali tu, hak Pak Long tu tawak kat dia tu, makna nanti tawaran sagu hati tu boleh kat kawan tu semua. Tapi kalau dia pi duk join sekali, bukan nak tolong kawan ni, dia nak tolong tuan benar. Dia tunggu hang bila nak jumpa. Dia pun tolong pi cari sekali. Dia pi tolong tu bukan pasal nak tolong kawan ni bagi jumpa, nak tolong kawan tuan kata ni kan. Dia kawan ni duk susah hati lah, tak apa saya tolong pi cari sekali. Bukan saya pi ni saya nak upah, tak payah bayar upah. Lillahi ta'ala, perum dia pi. Kawan tu terlayak liak lah, pergi dah kawan ni main ramah ni. Nah, kalau dia pi nak tolong tuan benda kan, walaupun bagi tawaran orang lain, maka orang yang pi tu, orang yang kita tawak kat dia secara khusus ni, dia boleh makan setengah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu ai minal ja'li ni lil musyaraki, bagi orang yang berkongsi ai ghairuhu tu lah. Mana tang kawan hak pi tolong tu tang dia memang tak ada bayaran juga. Yang nak kena bayar juga kalau dia niat tolong kawan hak cari tu. Kalau dia nak tolong tuan benda, kawan hak pi cari tu dia boleh setengah. Setengah tu banyak mana? Dia kira lebih kurang dengan kos dia pi ingat hari kalau buat kerja apa dik kan. Contohlah saya janji 10,000. Dia dah buat 2 hari, kawan ni tolong pi cari, jumpa. Orang tanya dia, hang niat siapa? Aku niat tuan benda. Biasa tuan benda tu pupu aku. Kan. Hang ni ke adik-adik hang? Dia 2 pupu. Kan. Dahlah kau ni kata lah nak bagi kat kau hang sekali, kata hampa jumpa sekali kan. Dah nak bagi apa dik? Tak boleh bagi penuh. Kena kira kalau orang upah buat kerja lagu ni sehari makan minyak mana, kos minyak mana, daripada 10,000 dah sekali tinggal 1,500. 1,500. Tu kistuhu tu kau masuk dah. Tu muamalat tu insya-Allah. Kita tak buat amal ni penat. Penat nak ingat. Wa fi zabaih, dan pada bab zabaih ni bab sembelihan. Dia ada tempoh dia. Tiba-tiba lah mula-mula nak tawar, lepas tu tak tertunai lah. Dia ada sebab-sebab lain. Tak ada duit dah lah. Masa tertawar tu ada kena rompak ke apa. Jadi dia tak boleh nak tunaikan. Tentu dia duit tu bukan bayar lah tu, bila dapat barang baru bayar. Yalah, bila masa dapat barang tu dia tak tunai. Mana yang orang nak tuntut tu dia ada tempoh dia ke apa ke mana. Macam mana? Kita bagi tawaran sagu hati dekat seseorang suruh cari barang. Lepas tu orang tu dah jumpa, dia tak ada duit nak. Kata dah dia kata nak upah 500 kan. Duit dia kena rompak ke apa. Kata muflis lah. Jadi dia tertanggung orang di atas zimah dia. Nanti dia berkeupayaan kena bayar. Seolah hutang lah. Jadi hutang. Jadi hutang. Wa fi zabaih, dan pada bab zabaih sembelihan. Awak bab sembelihan? Haram dia tak bab kan? Awak bab sembelihan? Tu Asyibah Nazaid. Dia tulis tinggal ke tu? Payah. Mana bab sembelihan ni? Kan kalau kita ngaji bab sembelihan ni contoh banyak. Sembelihan ni dia ada 4 jenis. Yang pertama sembelihan yang mana diputuskan meri dengan hulkum. Ini sembelihan dia panggil
bagi binatang yang maqdur alaih. Binatang yang kita mampu untuk kita sembelih di leher dia, maka diwajibkan kita memutuskan 2 orang di dalam mazhab Syafi'i meri dengan hulkum. Jadi binatang ni dia panggil binatang yang mampu kita sembelih pada syarak. Jadi sembelihan pada syarak ada 4. Satu binatang yang maqdur, iaitu binatang yang mampu untuk kita pelekor dan sembelih di leher. Satu lagi binatang yang ghairu maqdur, iaitu binatang yang tak mampu kita nak sembelih di leher. Contoh, masalah lembu yang jatuh dalam telaga atau lekat di dalam kolah. Lekat duduk tempayan lah, suara-suara sangkut dalam duduk lemah dah. Kalau kita duduk pulun nak buang ke kepala dia, mampus lagu tu ya. Lalas sekali dibolehkan kita letak di tempat yang segera mematikan dia. Tekam perut, nak buat apa mana? Kan? Itu boleh makan. Orang main tengok mai weh kita nak buat kena hit. Wih, lihat haraman tak sembelih. Jangan takut nak aku sembelih dah. Sembelih. Tengkorak apa? Tengah belakang. Itu dia panggil binatang yang ghairu maqdur. Termasuk binatang yang ghairu maqdur ni, ulama kata binatang yang kita tak mampu nak tangkap. Lembu ataupun khabau liak. Kan ada orang belah khabau lautan kan. Nak tangkap guna. Oh, binatang tu rimau pun tuang tu. Kalau bapak khabau ni singa tak ingat. Singa nak kena 4-5 ekor baru boleh ambil dia. Takat singa seekor senok gitu ya. Orang khabau kan. Jadi kita nak makan duduk ke mana? Panggil koboi pun dia tak mahu. Jadi tang mana kita pegang lembing ke dengan kosot kita niat nak membunuh, nak mematikan dia. Kan? Nak sembelih dia. Maka kita balin dia punya tu kan. Kena. Padahal dia bukan binatang perburuan. Kena tikam tempat elok punya kena tahun ni. Berok jatuh ke bawah mampus. Kan? Boleh makan. Dia termasuk dalam binatang yang ghairu maqdur, yang kita hanya mampu untuk panah atau sebagainya. Itu yang dinamakan sembelih syarak. Yang ketiga, sembelihan pada syarak ini iaitu kita melepaskan, dipanggil anjing mu'allamah. Dan kita ada belah binatang liak ni, sebagaimana berulang, kita belah anjing, kita belah singa, kita belah rimau. Tujuan yang kita belah tu untuk ligan tangkap binatang perburuan. Jadi masa kita lepas dia tu, lepas atas tujuan bah. Kalau tujuan kita untuk menguji setangkas mana, maka bila dia tokak makan binatang tu mati tak boleh makan. Kita kena kosot tujuan lepas ni sebagai sembelihan kita. Baru boleh makan binatang perburuan. Kan? Bab said wa zabaih. Kena ngaji bab said wa zabaih. Dia ada babnya macam bab sembelih dan perburuan. Lepas tu kalau kita ada belah binatang buah ni tak nanti anjing. Selalunya anjing dia panggil anjing terlatih tu. Dia adalah prasyarat dia ni. Dia termasuk juga kita binatang buah ni singa atau rimau. Kita ada singa. Dia lihat. Kan? Walik-walik mampu dah kijang tu. Boleh makan tak kijang tu? Tengok niat tadi kita lepas. Kita niat sebagai sembelihan ke ataupun niat nak try tengok hang punya tera ke tak? Kalau tera ke tak? Lauk binatang tu lah kita tak boleh makan lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sewaktu kita melontarkan panah atau pelembing, kita niat sebagai sembelih tak? Kan? Ni perburuan lah. Kijang mau panah. Perut kena lari. Tiga anak panah kena. Sini satu kan tengah belakang. Ligan sebukit baru jumpa. Tengok mati lah. Masa kita lontarkan anak panah tu, kita niat sebagai sembelih. Kalau situ nak tengok aku tera ke tak? Jadi rusa tu jamu rimau tu wafi zabaih. Dia sebut sikit lah wafi zabaih. Kita kena faham masalah yang nak disebut dengan musanah ni. Itu sembelih 4 jenis tu lah. Dalam yang anah dah untuk kedua contoh bak haji. Yang anah ni dia pelik susunan dia. Kalau kita lain dia bahas bak sembelih khas kan. Dia tak. Dia sembelih cerita bak haji berburuan. Dia sentai sejak kerja cerita situ. Sembelih pada buah situ saja. Yang anak tu taliban dia lain.
Kalau nak cari bab dia cukup pening dia lah. Dia duduk bab lain. Biarlah sedap. Salah banyak. Fahadihi sab'una baban, maka bermula ini mana ni? Bab-bab abwab yang tersebut ni daripada awal itu ni, dia nak ulas perkataan Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i kata hadis innama a'malu binniyat ni masuk di bawah dia lebih daripada 70 bab. Tu. Dia kata au aksaru, ataupun au dengan makna bal, ai bal aksaru, malah lebih daripada 70 bab tu. Dakhalat, masuklah ia sab'un tadi ni, fihi ai fi hazil abwab, kama tara, sebagaimana yang kamu lihat. Dia kata tengok, Imam Syafi'i kata 70 bab, sungguh ke? Lagu hangpa tengoklah, masuk 70 bab lebih, sungguh. Imam Syafi'i sebut tu kan. Kemudian fa'ulima min zalika fasadu qawli man qala inna murada Syafi'i biqawlihi tadkhulu fi sab'ina baban min al-ilmi al-mubalaghah. Ada ulama lain kata ada Imam Syafi'i habaq sampai 70 tu bukan nak habaq 70 sungguh, tapi nak habaq kata banyak daripada habaq ilmu. Ni macam ihtimal lah daripada ulama. Ni kalau domet masalah dalam bab syubhah nazair ni ikhtisar pun payah. Dan kita nak faham dia punya murad, apa maksud Imam Suyuti sebut ni. Ringkas. Dia ringkas syubhah nazair lagi payah dah ni. Ni ikhtisar syubhah nazair ni. Kalau kena syubhah nazair, bahasa Imam Suyuti hero sungguh memang. Punah tinggal. Dia jadi macam kitab pacak. Nek tinggal. Nek tinggal. Hak ni pitau ni. Penat. Macam kaedah fiqh ni penat. Pasal dia kena 4 robok. Kita nak kena ingat. Tu tak larat ingat kadang-kadang. Yang tu fa'ulima min zalika fasadu qawli man qala inna murada Syafi'i biqawlihi tadkhulu fi 70 baban min al-ilmi al-mubalaghatu. Panjang gini. Allahu a'lam. Dah soalan apa tak?